Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fairuz bin Sulaiman, pensyarah di Kolej Komuniti Sanakan, ingin membentangkanlah kajian bertajuk Strategi Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Program Modal Insan Holistik melalui aktiviti pelajar. Okey, pembangunan modal insan yang holistik merupakan elemen yang pentinglah bagi meningkatkan kualiti hidup dan pertumbuhan negara pada masa hadapan. Modal insan yang diinginkan dalam konteks ini mencakupi pelbagai dimensi, termasuklah kemahiran menyelesaikan masalah, daya cipta peluang baru, ketahanan beserta adaptasi terhadap perubahan global yang berterusan. Okey, mengikut Pelan Strategik JPPKK pada tahun 2022 sehingga 2025 telah pun diperkenalkan dengan matlamat utama untuk mengubah landscape pendidikan teknikal dan vocational TVET, di dalam sistem pendidikan tinggi negara. Pelan strategik ini bertujuan untuk menjadikan institusi TVET sebagai peneraju dalam menghasilkan modal insan yang holistik dan seimbang. Di dalam arena pendidikan tinggi, aktiviti holistik telah dikenal pasti dan dikelompokkan dalam 11 kluster lah. Kluster kemahiran yang mencakupi bidang seperti sukarelawan, kepimpinan, komunikasi, kebudayaan, kesenian dan warisan, kerohanian, psikologi, sukan kesihatan, kemahiran dan inovasi serta kelab dan persatuan. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan pengalaman pendidikan yang merangkumi pelbagai aspek perkembangan diri pelajar, termasuk aspek sosial, budaya, spiritual dan kesihatan fizikal. Yang keempat adalah TVET, penekanan kepada pembangunan modal insan holistik. Melalui TVET mencerminkan pendekatan yang progresif dalam mempersiapkan graduan untuk menghadapi cabaran global yang semakin kompleks. Seterusnya adalah latar belakang lah. Latar belakang responden. Kajian ini dibuat oleh pelajar program teknologi elektrik adalah sebanyak 54.7% dan pengembaraan pelancongan 45.3% di Kolej Komuniti Sanakan. Jantina pelajar adalah hampir seimbang. Kalau kita lihat kat situ, 47.2% adalah pelajar lelaki dan selebihnya adalah 52.8% adalah pelajar perempuan. Seterusnya 81.1% pelajar duduk di kediaman rumah keluarga. Manakala selebihnya 18.9% pelajar tinggal di rumah sewa. Bagi keputusan peperiksaan Himpunan Purata Nilai Mata HPNM, majoriti pelajar mendapat keputusan yang cemerlang, iaitu melebihi 3.68% sebanyak 64.2%. Kajian ini menyasarkanlah golongan kepimpinan pelajar bagi mendapat maklum balas, iaitu dari soal selidik lah, iaitu 60.4% dari persatuan dan juga kelab dan persatuan, manakala selebihnya adalah daripada jawatankuasa, perwakilan pelajar dan juga ketua-ketua kelas. Yang terakhir adalah bagi pendapatan keluarga pula. 77.4% pelajar adalah daripada kalangan B40 lah. Seterusnya adalah penyataan masalah. Baik. Cabaran utama yang melibatkan masalah adalah pengangkutan bagi pelajar yang tinggal di rumah sewa, di manalah kenderaan jabatan tidak disediakan dan akses terhad kepada perkhidmatan e-hailing di kawasan taman perumahan mereka. Pelajar yang tinggal jauh dari institusi juga menghadapi tambang pengangkutan yang tinggi, menjadikannya lebih sukarlah untuk menyertai program holistik yang telah pun dirancang.
Okey, yang kedua adalah masalah kewangan. Okey, walaupun kita faham majoriti pelajar di kolej komuniti adalah penerima bantuan kewangan pelajar, okey, BKPKK. Tetapi masih terdapat pelajar yang menghadapi keraguan dan kesulitan kewangan yang menyebabkan mereka enggan ataupun tidak mampu untuk mengambil bahagian dalam aktiviti kampus yang dianjurkan. Okey, ini menunjukkanlah bahawa BKPKK mungkin tidak mencukupi untuk menangani keseluruhan spektrum masalah kewangan yang dihadapi oleh pelajar. Dan yang ketiga adalah dari segi keseimbangan akademik dan aktiviti pembangunan holistik juga merupakan satu cabaran lah. Okey, timbul sebenarnya persoalan, okey, kenapa pembangunan modal insan holistik ni masih mempunyai masalah di dalam dilaksanakan di kampus, okey, sedangkan terdapat keperluan mendesak untuk mempersiapkan graduan pendidikan tinggi yang tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga memiliki sasiah yang matang, keterampilan interpersonal yang kuat dan nilai murni yang hebat, yang bagus. Okey, seterusnya adalah kita pergi pada objektif kajian. Oleh itu, satu kajian dilaksanakanlah untuk mengenal pasti masalah pelaksanaan program modal insaniah holistik melalui aktiviti pelajar di institusi pendidikan tinggi. Okey, kajian ini dipandukan oleh beberapa sumber terdahulu yang menjadi rujukan. Antaranya kajian yang dibuat oleh Razaki et al. 2021 menyatakan pembiayaan yang melibatkan kekurangan dana dan ketidaksempurnaan fasiliti yang diperlukan. Selain itu, Ahmad et al. 2020 juga telah menekankan kepentingan penjadualan yang bijak dalam memastikan pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti holistik, okay, tanpa menjejaskan prestasi akademik mereka. Seterusnya dalam kajian Abdullah 2027 menyatakan IPT ada peranan penting untuk sesuaikan jadual pelajar untuk seimbangkan akademik dan perkembangan personaliti. Dan seterusnya adalah dari segi kajian yang telah pun dibuat oleh Muhammad 2014 menegaskan program pembangunan holistik, okay, perlu diberi perhatian sewajarnya, okay, kerana ia memberi kesan yang tidak baik. Okay, seterusnya kita pergi pada bahagian metodologi. Okey, kajian ini menggunakan borang source edit yang diberi secara dalam talian, okay, melalui platform Google Form sebagai instrumen utama pengumpulan data. Okay. Borang source edit ini dirangka dengan item-item yang disusun berdasarkan senario semasa dan pendapat dari pakar, okay, serta pelajar yang relevan dengan kajian ini. Okey, seramai 53 orang responden merupakan kepimpinan pelajar dari Kolej Komuniti Senakan. Borang source edit terdiri daripada 5 bahagian, iaitu bahagian demografi, item strategi, selesai masalah, tahap masalah, tindakan untuk masalah dan analisis deskriptif. Dan seperti yang kita lihat, okay, hasil kajian yang seperti yang ditunjukkan dalam najah, okay, mencakupi 11 item yang telah pun dinilai untuk mengenal pasti strategi utama yang memberikan sumbangan yang signifikan dalam menyelesaikan masalah yang timbul semasa pelaksanaan program pembangunan modal insan yang holistik melalui aktiviti pelajar. Okey, hasil kajian menunjukkan bahawa beberapa strategi memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Yang pertama adalah penyusunan jadual akademik dan aktiviti pembangunan holistik adalah sebanyak 60.4%. Dan yang kedua adalah permohonan dana khas untuk setiap aktiviti yang dijalankan menyumbang kepada 54.7%. Manakala yang terakhir adanya keperluan untuk meningkatkan kemudahan dan fasiliti yang disediakan ini menyumbang 37.7%. Okey, hasil kajian ini memberikan petunjuk yang berharga tentang strategi yang patut diberi penekanan
dalam usaha untuk mengatasi masalah semasa melaksanakan program pembangunan modal insan yang holistik melalui aktiviti kaca. Dan kesimpulan dalam konteks globalisasi, kebimbangan mengenai kerendahan nilai murni dalam kalangan graduan selepas pengajian tinggi timbul. Okay. Program modal insan holistik penting untuk menghasilkan graduan yang seimbang. Okay. Kajian di Kolej Komuniti Senakan mendapati masalah pelaksanaan program ini. Okay. Penjadualan akademik yang tidak selaras dengan aktiviti holistik, keperluannya pembiayaan tambahan, kurangnya kemudahan dan cabaran pengurusan masa adalah antara masalah. Okay. Penyelesaian termasuklah penjadualan yang selaras, pembiayaan tambahan dan peningkatan fasiliti dan penekanan pada program kepimpinan. Okay. Institusi perlu berkolaborasi dan membuat perubahan proaktif untuk melaksanakan program modal insan yang holistik dengan lebih kesan. Dan yang terakhir adalah sumbangan dan implikasi daripada kajian ini. Okay, kajian menunjukkan bahawa terdapat kesedaran yang semakin meningkat mengenai pentingnya pembangunan modal insan holistik dalam pendidikan tinggi dari aspek sasiah, kemahiran dan nilai murni. Okay, kajian ini juga memberikan pandangan yang jelas tentang strategi penyelesaian masalah yang dapat digunakan untuk mengatasi cabaran tersebut. Okay, seterusnya beberapa implikasi yang diperoleh dari kajian ini ialah institusi pendidikan tinggi mungkin perlu melabur dalam meningkatkan sumber dan kemudahan, okay, termasuk fasiliti, pengangkutan dan perkhidmatan yang mendukung aktiviti holistik. Okay, institusi juga harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran pelajar, okay, tentang pentingnya program modal insan holistik. Ini termasuklah program penerangan, okay, kempen motivasi dan menyediakan maklumat yang jelas tentang manfaat program-program tersebut. Okay. Kerjasama antara pelajar, pengurusan institusi dan pihak berkepentingan lain perlu dipertingkatkan. Okay. Institusi perlu mencipta platform, okay, untuk komunikasi yang lebih baik dan berkolaborasi dalam perancangan dan pelaksanaan program holistik. Okey, sekian saja pematangan saya. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.